5 orang pakar-pakar daripada luar negara yang mereka ini adalah rakyat Malaysia. Soalan saya ialah saya nak tahu berapa ramai di antara mereka ini masih kekal ataupun mereka sudah kembali balik ke negara-negara yang pada asal yang kita ambil mereka. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat. Kita mempunyai keperluan supaya mereka yang balik di Malaysia ni perlu bekerja selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Maknanya they have to serve at least 5 years dengan izin Yang Berhormat. So, jadi kebanyakan mereka ni masih lagi di Malaysia. Kecuali kita juga membenarkan sekiranya mereka perlu keluar balik untuk menjalani kursus-kursus tertentu. Jadi dengan kelulusan kita benarkan mereka buat begitu. Terima kasih. Ya. Saya jemput Datuk Sapawi bin Haji Ahmad Wasali Sipitang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Buah kurma, buah derima. Soalan nombor 5. Ya. Ya, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang bahagia, yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, menjawab soalan sahabat saya dari Sipitang. Pada tahun ini kerajaan telah melaksanakan penyeragaman harga bagi gula, tepung gandum, kegunaan am, minyak masak, produk Satu Malaysia Kedai Rakyat, produk Koop Satu Malaysia dan produk Pharma. Program penyeragaman ini juga dikenali sebagai Satu Malaysia, Satu Harga. Dan penyeragaman ini, harga barang tersebut dilaksanakan secara berperingkat iaitu pada 1 Februari 2013 bagi gula dan tepung gandum, kegunaan am, manakala 1 Mac 2013 bagi produk Satu Malaysia Kedai Rakyat dan juga produk Koop Satu Malaysia dan produk Pharma dan minyak masak. Penyeragaman harga tersebut memberi faedah besar pada rakyat di Sabah dan Sarawak termasuk Labuan kerana harga barangan keperluan boleh dibeli pada harga yang sama dengan Semenanjung. Ini dapat meringankan beban kos sara hidup rakyat di Sabah, Sarawak dan Labuan dan merupakan satu manfaat yang amat besar pada rakyat di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Ianya juga selaras dengan konsep Satu Malaysia yang diterajui oleh kepimpinan negara pada masa ini. Bagi Tuan Yang di-Pertua, penyeragaman harga bagi gula, tepung, gandum kegunaan am, minyak masak, produk Satu Malaysia Kedai Rakyat, produk Koop Satu Malaysia dan produk Pharma melibatkan peruntukan kewangan keseluruhannya sebanyak 385.7 juta. Terima kasih. Ya, Sipitang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah bersungguh-sungguh untuk memastikan rakyat Sabah dan Sarawak menikmati harga barangan yang sama dengan Semenanjung, yang telah pun meletakkan 385 juta untuk program tersebut. Dan saya fikir ini perlu ditingkat dan tidak cukup lagi. Soalan saya, bolehkah Menteri maklumkan tentang sambutan pihak peniaga dalam program yang seumpama ini dan dalam mematuhi arahan-arahan penyeragaman tersebut. Kerana masih ada harga-harga barang kawalan ini yang tinggi harganya, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman yang jauh, yang memerlukan kos kenderaan. Seperti di kawasan saya, Long Pasir, 3 jam hingga 4 jam setengah baru sampai. Sudah semestinya
Ini contoh satu daripadanya. Memerlukan kos yang tinggi. Sedangkan penumpang daripada Long Pasir ke Sepitang pun per head RM25 sebagai contoh. Belum lagi yang lain-lain lagi. Cukup lah tu. Sejauh manakah pemantauan telah dilakukan dalam harga barangan tersebut supaya kerajaan tidak membazir wang rakyat khususnya dalam usaha untuk membantu golongan marhain, golongan rakyat terutama sekali luar bandar untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program tersebut. Ya, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat mengenai dengan sambutan. Sambutan begitu menggalakkan dan daripada masa ke semasa permohonan berterusan dipohon oleh peniaga-peniaga di Sabah, termasuklah di Sarawak dan juga di Labuan untuk mengendalikan barang-barang yang saya sebutkan tadi. Untuk makluman Yang Berhormat, di kawasan Sabah kita membuka dan juga memberi kepada gerai-gerai co-op termasuklah Agro Bazaar dan juga kedai krim satu Malaysia. Dan jumlah bagi segi sambutan co-op di Sabah saja kita ada 42 kedai kooperasi dan juga di Sarawak kita ada 29 kedai dan di Labuan satu jumlahnya adalah 72. Dan di Sabah bagi segi kedai Agro Bazaar kita ada di Sabah 36 Agro Bazaar yang membantu untuk menjayakan program ini dan di Sarawak 10 dan di Labuan 1. Ini termasuklah kedai rakyat satu Malaysia. Jadi kita yakin dan kita percaya bahawa sambutan walaupun disebut oleh Yang Berhormat di kawasan Putatan masih lagi mengalami harga yang tidak begitu memuaskan, insya-Allah kita akan membuat pemantauan kerana Yang Berhormat Datuk Speaker, pegawai-pegawai ataupun penguatkuasa kita sentiasa mengadakan pemantauan di seluruh gerai-gerai di kawasan yang kita wujudkan. Ya. Terima kasih. Pokok senda dengan panjang-panjang. Terima kasih. Datuk Bukan Ketua. dawat kekal ni. Tahniah kepada rakan saya Yang Berhormat Menteri, hari ini jawab cool elok. Tak. Sebab apa? Kemarin tu bukan depa ragging sikit. Depa duk bully kawan-kawan di sebelah sana pun duk bully. Baik. Saya nak dapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Datuk Speaker, iaitu berkaitan dengan barangan yang disubsidikan, itu barangan barangan kawalan keperluan yang disubsidikan oleh kerajaan ini. Sebab isu yang timbul sekarang ni ialah bila timbul musim perayaan macam minyak masak, gula, kita telah pun menghadapi beberapa krisis kekurangan bekalan. Malah kadang-kadang tak musim perayaan pun berhadapan dengan krisis, tambahlah dalam musim perayaan. Saya ingat pada musim perayaan yang lalu menghadapi krisis kekurangan bekalan. Padahal kita sudah subsidi untuk pastikan harga sama dan sebagainya antara Sabah dan Sarawak dan juga di perangkat Semenanjung di kawasan pedalaman pun ditanggung kos pengangkutan tersebut, tapi juga menghadapi kekurangan bekalan. Dan saya tidak pasti sama ada kekurangan bekalan ini kerana betul bekalan kurang ataupun kerana ada sorokan untuk memaksa barangan itu dijual dengan harga yang lebih kepada siapa yang dikenaki. Jadi apa langkah-langkah dan tindakan kerajaan untuk memastikan supaya bahawa barangan-barangan yang disubsidi, yang dikawal ini pasti ada jumlah yang mencukupi pada musim-musim perayaan. Termasuk juga saya katakan bahawa penyeragaman harga ayam. Ini penyeragaman harga ayam ini yang saya persoalkan semalam ini ialah kerana
disebut oleh Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat sendiri bahawa awal Ogos. Saya nak minta besok hari Jumaat mesti ditentukan harga siling ayam. Ya. Hari Jumaat besok mesti ditentukan harga siling ayam, dan saya minta harga siling ayam itu tidak lebih daripada RM7 sebelum daripada kenaikan yang mendadak sebelum daripada Ramadan ini. Terima kasih. Ni pokok sena ni kita anggap panjang tapi dia anggap pendek. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Yang Berhormat daripada pokok sena semalam pun terlibat juga. Cuba mengganggu jawapan saya pada hari kemarin. Cukup. Jadi Yang Berhormat Yang Dipertua, terima kasih bila soalan daripada pokok sena agak mudah saya bercakap kerana dia pun orang Kedah. Saya pun boleh berbahasa Kedah untuk beliau Yang Berhormat memahami apa yang disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Mengenai dengan perayaan ataupun kekurangan bekalan. Biasalah di mana-mana juga perayaan memang terdapat kenaikan harga barang. Semalam pun Yang Berhormat pokok sena sebut mengenai dengan pada tiap-tiap kali perayaan memang berlaku kenaikan harga barang. Dah beberapa puluh kali dah perayaan, memang itulah sentiasa berlaku kerana diambil kesempatan oleh peniaga-peniaga di musim-musim perayaan. Jadi kekurangan bekalan bukanlah mungkin berlaku juga sorokan. Tetapi kita memberi jaminan kepada rakyat bahawa kerajaan akan memastikan bahawa bekalan barangan akan mencukupi di musim perayaan. Pada tiap-tiap kali perayaan, barang ini akan sentiasa mencukupi. Dan mengenai dengan ayam yang Berhormat pokok sena sebut, mengenai dengan harga ayam, untuk dimaklumkan kepada Yang Berhormat Menteri telah pun berjumpa dengan pengeluar barangan gula dan juga minyak masak, termasuklah dengan pengusaha-pengusaha penternak ayam. Dan insya-Allah pada hari Jumaat Yang Berhormat Menteri akan membuat pengumuman mengenai dengan harga ayam pada hari Jumaat nanti. Tapi Yang Berhormat sebut RM7. Yang tu bergantung kepada perbincangan kita dengan pengusaha-pengusaha kerana kita nak supaya menang-menang di dalam harga ini. Terima kasih. Saya jemput Raja Datuk Kamarul Bahrin Shah bin Raja Ahmad Kuala Terengganu. Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 6. Sila, Yang Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang Dipertua, sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, pembinaan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu merupakan projek kerajaan negeri Terengganu yang dilaksanakan oleh Jabatan Kejaraya di bawah peruntukan dana khas Kerajaan Persekutuan. Projek bernilai 292.9 juta ini telah disiapkan pada bulan Mei 2008. Walau bagaimanapun pada bulan 2 Jun 2009 sebahagian daripada bumbung utama stadium tersebut telah runtuh dan ia terpaksa ditutup untuk kerja-kerja pembersihan sisa runtuhan dan juga baik pulih. Berikutan dengan itu, Kerajaan Pusat menerusi Kementerian Kejaraya telah menubuhkan Jawatan Kuasa Penyiasatan pada akhir tahun 2009 untuk mengenal pasti punca keruntuhan berkenaan. Hasil laporan tersebut telah diserahkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu dan Pejabat Peguam Negara pada awal bulan Januari 2010 untuk tindakan susulan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, laporan Jawatan Kuasa Penyiasatan itu telah mengenal pasti punca keruntuhan sebahagian bumbung stadium ini telah disebabkan oleh faktor-faktor yang berikut. Pertama, faktor reka bentuk bumbung yang tidak memadai ataupun inadequate design dengan izin. Kedua, faktor bahan dan kualiti hasil kerja workmanship dengan izin yang tidak mengikuti spesifikasi. Dan yang ketiga, faktor pengawasan dan kawalan kualiti tidak dilaksanakan di tapak projek.
Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini difahamkan bahawa Kerajaan Negeri Terengganu masih lagi sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk memfailkan saman awam ataupun civil suit dengan izin kepada pihak-pihak yang terlibat dengan kecuaian pembinaan projek ini. Sekian, terima kasih. Ya. Kuala Terengganu. Dua soalan tambahan. Seperti kita maklum, tidak ramai tahu betapa seriusnya keruntuhan tersebut kerana pada malam pembukaan Sukan Sukma 2008, 50,000 orang telah membanjiri stadium tersebut dan 20,000 orang telah menduduki di kawasan bawah bumbung yang telah runtuh. Dan 1 hari selepas pada keruntuhan itu, sepatutnya ada sukan kerajaan pusat, tetapi alhamdulillah telah diselamatkan dengan selisihnya keadaan tersebut. Soalan saya adalah, kenapa setelah begitu lama runtuh bumbung pertama pada tahun 09, pada tahun 2013 sekali lagi, bumbung kedua telah runtuh sekali lagi. Soalan ini amat aneh kerananya, sebabnya kita boleh mempelajari daripada keadaan yang telah berlaku sebelum itu, kalau kita mengenal pasti siapakah mereka bentuk sebenarnya bumbung itu, dan kita telah mengenal pasti dan tahu kaedah untuk membuka bumbung kedua yang runtuh. Kerana kita tahu dalam bumbung yang pertama, didapati kontraktor itu tidak berdaftar dengan CIDB dan tidak pengalaman, dan bumbung yang kedua yang runtuh juga kontraktornya tidak berdaftar dengan CIDB dan juga tidak berpengalaman. Jadi apakah yang telah kita pelajari selepas 4 tahun keruntuhan? Ya. Dan di antara 2 keruntuhan itu, 40 juta barang-barang mechanical dan juga genset telah dicuri di bawah kawalan 24 jam security. Ya. Saya berpendapat bahawasanya ini merupakan masalah teknikal dan juga pengurusan. Ya. Human dan social problem. Jadi soalan saya, apakah tindakan untuk kita mengelak peristiwa sedemikian berlaku lagi kalau kita tidak tahu pun siapa perekanya? Kerana seperti saya kata, Datuk Speaker, keruntuhan kedua berlaku nyaris mengorbankan 5 pekerja kerana dia tidak tahu bagaimana nak membuka bumbung itu. Jadi kalau kita tahu mereka bentuk asalnya, keadaan itu telah boleh dielakkan. Boleh diselamatkan dan dielakkan. Dan soalan saya, mengelak peristiwa demikian berlaku dan tindakan atas pihak bersalah supaya tragedi yang sama pada projek yang sama dengan kesalahan sama tidak berulang. Ya. Terima kasih. Ya. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu di atas soalan tambahan beliau. Datuk Yang di-Pertua, Ahli Yang Berhormat, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kejaraya sebagai agensi teknikal utama kerajaan sememangnya sentiasa prihatin dan berusaha untuk menambah baik sistem serta amalan semasa dalam industri pembinaan di negara kita. Sehubungan dengan itulah Yang Berhormat, pada kementerian pada bulan ini telah menubuhkan, Datuk Yang di-Pertua, pasukan jawatan kuasa khas yang terdiri daripada pakar-pakar industri pembinaan di negara ini. Jawatan kuasa khas ini, Yang Berhormat, akan mengkaji semula amalan prosedur semasa industri pembinaan dan juga seterusnya mengemukakan syur-syur penambahbaikan kepada kerajaan untuk pertimbangan. Jawatan kuasa ini, Datuk Yang di-Pertua, diberikan tempoh masa 3 bulan untuk mengumpul ataupun melakukan siasatan melawat kepada tapak Tidakkah terlalu lambat? Dah berapa tahun dah baru nak tubuhkan jawatan kuasa itu. Dan jawatan kuasa ini, Salam pun dah berapa tahun duduk dalam dewan tak faham lagi. Faham Speaker, faham. Yang Berhormat Salam, jika Parlimen adakan kursus taklimat, hadirlah. Jadi belajarlah kembali. Bukan tak faham, tapi tak boleh terima jawapan macam tu, Speaker. Mana boleh dah berapa tahun?
Jawapan apa yang Shah Alam pernah terima Tak apa, pun Menteri. sepanjang Bagi berapa Dewan tahun ini mau? saya tak Menteri, pernah Menteri, dengar silakan. Shah Alam boleh terima Jawatan jawapan kuasa baru sekalipun. ditubuh selepas 5 tahun peristiwa berlaku. Mana boleh? Sepatutnya benda ni dah menjadi Ya. satu perkara yang biasa. Ya, salam. Ya. Suara salam pun dah keluar seluruh negara. Ya. Ya. Political mileage dah dapat dah, tak apalah. Ya. Dan untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, jawatan kuasa khas pakar tersebut telah bermesyuarat sebanyak 2 kali, lawatan tapak serta mengadakan sesi penerangan serta perbincangan sepanjang untuk mereka melaporkan kepada menteri. Dan untuk pengetahuan, interim report dijangka akan dikemukakan pada minggu hadapan kepada Yang Berhormat Menteri, dan keseluruhan hasil siasatan ataupun hasil perbincangan ini dijangka akan diperolehi pertengahan bulan September 2013. Itu saja, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Ya. Masjid Tanah. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Boleh tak Kementerian nyatakan kepada kita semua, apakah tindakan yang boleh diambil terhadap kontraktor dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam hal yang telah menyebabkan keruntuhan atau robohnya sesuatu bangunan seperti mana yang telah berlaku di Stadium Sultan Mizan, dan kita tidak mahu kejadian itu berulang lagi. Boleh tak ke pihak kementerian nyatakan? Terima kasih. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah, walaupun orang baru tapi ada peradaban dibandingkan dengan Shah Alam tadi ya. Datuk Yang di-Pertua, secara umumnya tindakan perundangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan insiden kecuaian Tak boleh telefon dalam ini Dewan. boleh diambil menerusi 3 kategori, iaitu pertamanya pada aspek keahlian profesional, aspek kontraktual dan juga aspek kawal selia. Dari sudut keahlian profesional, terdapat akta-akta yang boleh diguna pakai untuk mendakwa pihak-pihak yang terlibat, iaitu Akta Pendaftaran Jurutera 1967, Akta Arkitek 1967 dan Akta Pendaftaran Juru Ukur Bahan 1967. Daripada aspek kontraktual pula, ianya akan melibatkan pelbagai akta sedia ada, termasuklah akta-akta yang boleh digunakan, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Akta Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB 1994, Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1984. Manakala daripada aspek kawal selia pula, pengawasan serta pemantauan projek terletak di bawah agensi kawal selia projek yang terlibat seperti pihak-pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun CIDB sendiri. Terima kasih Datuk Yang Ya. Saya jemput Datuk Ahmad Fauzi bin Zahri Setiawangsa. Ya. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Tuan Di-Pertua, Tuan-Tuan ahli yang berhormat setiawangsa, pada masa ini pihak Kementerian Wilayah Persekutuan masih mengekalkan grant sepadan bagi penyelenggaraan perumahan kos rendah swasta dengan nisbah 90-10. Sumbangan 10% dari Management Committee dengan izin ataupun JMB adalah diperlukan kerana ianya merupakan prinsip asas tabung TP1 Malaysia. Sumbangan ini adalah bagi tujuan untuk menentukan penduduk mempunyai rasa tanggungjawab terhadap penyelenggaraan kawasan perumahan mereka. Didapati dengan sumbangan 10% ini, ia dapat disediakan oleh Management Committee JMB dan kesannya adalah amat positif. Satu, untuk meningkatkan semangat kerjasama di kalangan penduduk. Kedua, peningkatan pembayaran yuran penyelenggaraan bangunan, strata dan sinking fund juga mulai dibayar oleh penduduk. Ketiga,
peningkatan rasa pemilikan dan tanggungjawab penduduk terhadap bangunan yang dimiliki secara bersama. Ya, Setiawangsa. Datuk Menteri, saya ada dua soalan. Soalan Satu pertama, je soalan. Satu je. Gabung ke? Okey, pada 2010 peruntukan sebanyak 37.2 telah diluluskan, di mana 20 juta daripada Kerajaan Persekutuan, 10 juta daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 5 juta daripada Kementerian Wilayah Persekutuan dan 2.6 juta daripada swasta. Soalan saya ialah, tinggal banyak mana lagi wang yang masih ada? Sekiranya wang ini untuk bagi maksud penyelenggaraan ini sudah habis, adakah ianya diganti balik? Terima kasih. Sebutlah dan. Terima kasih Yang Berhormat Setiawangsa. Peruntukan yang telah diberi ialah 40 juta. Belanja 7.316 juta. Baki ada 32.683.977 juta. Pemaluman Yang Berhormat, untuk program TP1M ini, apabila urbanization telah dipulangkan semula kepada KPKT, maka daripada 15 bulan Mei, semua persoalan berkenaan dengan program TP1M ini akan diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengambil alih persoalan berkenaan dengan kesejahteraan bandar daripada Kementerian Wilayah Persekutuan. Ya, Bagan. Tadi Yang Berhormat, terima kasih Yang Bertua. Tadi Yang Berhormat Menteri telah pun sebut bahawa telah diambil alih oleh KPKT. Itulah sebabnya bila saya hendak menanyakan soalan ini, saya harap bahawa Yang Berhormat pun boleh berjawab, kerana permohonan yang dibuat sebelum ini apabila di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan, semua pun telah dipohon oleh beberapa rumah pangsa, rumah kos rendah dekat Pulau Pinang, tapi sehingga sekarang hanya satu saja yang diluluskan. Dan ini semua pun pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memberikan jaminan akan menanggung baki 10% yang diperlukan oleh pihak Kerajaan Persekutuan. So supaya ini adalah satu win-win situation dengan izin Tuan Yang Bertua, supaya kita boleh membantu penduduk rumah pangsa, dan apabila mereka tak mampu keluarkan 10% ini, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mengambil inisiatif untuk menanggung 10% ini supaya ia dapat dilaksanakan. Tapi sungguh pun jaminan telah diberikan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, tapi sehingga sekarang hanya satu saja. Sungguh pun hampir 30 pula telah pun dipohon oleh rumah pangsa berikut. Bolehkah Yang Berhormat memberikan sebab mengapa kelulusan tidak diberikan untuk tujuan membantu mereka yang berpendapatan rendah? Terima kasih. Ya. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya untuk makluman Yang Berhormat, banyak permohonan-permohonan telah diterima oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar dahulu. Oleh kerana kekangan-kekangan yang sedang dihadapi, khususnya dengan peruntukan hanya berjumlah 40 juta, maka kita terpaksa mengagih-agihkan keperluan ini kepada kawasan-kawasan yang mendesak. Untuk makluman Yang Berhormat, banyak kawasan-kawasan yang telah kita selesaikan, dan saya berkeyakinan dengan diambil alih oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, saya berkeyakinan mereka akan bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk memastikan bahawa rumah-rumah ataupun rumah-rumah pangsa swasta ini dapat kita menyelenggarakan dengan sebaik demi untuk memastikan bahawa rakyat mendapat kehidupan dengan sejahtera dengan lestari. Ya. Saya jemput Puan Najah Zuraida binti Kamarudin Ampang, soalan nombor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Bertua, soalan saya nombor 8. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ampang di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang Dipertua, berikutan peningkatan tahap pendidikan golongan wanita, kadar penyertaan wanita dalam pasaran pekerjaan telah meningkat
daripada 44.7% pada tahun 1995 kepada 49.5% pada tahun 2012. Bilangan wanita yang bekerja bagi tempoh yang sama juga turut meningkat daripada 2.6 juta pada tahun 1995 kepada 4.6 juta pada tahun 2012. Usaha berterusan untuk memperkasakan wanita telah diberikan tumpuan khas dalam rancangan Malaysia ke-10 di antara 2011 hingga 2015. Bagi meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh, kerajaan telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan penyertaan wanita kepada 55% pada tahun 2015. Dalam usaha untuk mencapai sasaran ini, antara inisiatif yang telah dijalankan adalah seperti Satu Azam yang telah mencatatkan penyertaan sejumlah 106,967 orang di seluruh negara daripada 2010 hingga 2012. Daripada jumlah tersebut, 70,224 orang atau 65.65% peserta adalah wanita. Kementerian juga bekerjasama dengan Amanah Ikhtiar Malaysia untuk melatih dan membangunkan usahawan wanita. Daripada bulan Januari 2010 hingga Disember 2012, Kementerian telah berjaya melahirkan 4,300 orang usahawan wanita. Sukacita juga saya maklumkan bahawa dari bulan Januari hingga Disember 2012, Amanah Ikhtiar telah melaksanakan 700 program latihan keusahawanan khusus bagi wanita. Dan jumlah peserta yang telah mengikuti program ini ialah seramai 24,994 orang. Bagi tempoh Januari 2009 hingga Januari 2013, Amanah Ikhtiar Malaysia juga telah mengeluarkan pembiayaan berjumlah 5.42 bilion ringgit kepada 131,943 orang sahabat wanita untuk membiayai kegiatan ekonomi mereka. Program Get Malaysian Business Online (JMBO) juga telah dirangka bagi membantu 50,000 orang usahawan kecil terutamanya wanita bagi melonjakkan perniagaan mereka secara online dengan grant 1,000 melalui peruntukan daripada SKMM. Sehingga kini 952 orang wanita telah menerima peruntukan ini. SME Corp juga turut menyediakan pembiayaan khas ataupun soft loans kepada usahawan wanita yang menceburi perusahaan kecil dan sederhana. Daripada Disember 2001 hingga Disember 2012, 76 syarikat milik wanita telah menerima pembiayaan tersebut. Selain itu, ada juga program yang dilaksanakan iaitu Enrichment dan Enhancement dan program Business Accelerator. Pada tahun 2012, sebanyak 27 syarikat milik wanita telah menerima manfaat daripada program tersebut. Kerajaan juga memperkenalkan 3 waktu kerja berperingkat semenjak tahun 2007 untuk sektor perkhidmatan awam. Selain itu, bagi sektor awam, bagi mengekalkan wanita dalam berpendidikan tinggi dalam pasaran pekerjaan, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita bekerjasama dengan Talent Corporation Malaysia untuk mengadakan program bagi mengenal pasti peluang pekerjaan yang wujud di syarikat-syarikat swasta yang menawarkan aturan kerja anjal yang sesuai kepada wanita profesional yang berhasrat untuk kembali bekerja. Satu laman mikro yang dinamakan Talent Wanita telah diwujudkan yang dipaut kepada portal rasmi Jabatan Pembangunan Wanita, di mana profil profesional wanita yang berhasrat untuk kembali bekerja akan dikumpulkan menerusi permohonan secara atas talian ataupun online. Portal Talent Wanita telah dijanamakan semula kepada flexworklife.my yang telah dilancarkan pada 8 Julai 2013 baru-baru ini. Portal ini dijangka menyumbang ke arah usaha mengekalkan wanita dalam pasaran kerja. Untuk memastikan sokongan yang kuat diberikan kepada wanita yang bekerja dan terus bekerja dan institusi keluarga, pusat jagaan kanak-kanak adalah penting. Oleh kerana itu adalah menjadi perjuangan kementerian ini supaya lebih banyak taman asuhan kanak-kanak taskah dibuka khususnya di tempat kerja, bagi membolehkan lebih ramai lagi wanita memasuki pasaran pekerjaan. Bagi menggalakkan pembuatan taskah di tempat kerja di sektor awam, kerajaan telah menambah grant pelancaran penubuhan taskah di tempat kerja sektor awam daripada 50,000 kepada 80,000 mulai tahun 2007. Seterusnya dalam bajet 2010,
kerajaan telah meningkatkan grant pelancaran penubuhan taska daripada 80,000 kepada 200,000. Bagi pejabat awam, Datuk Yang di-Pertua, kerajaan memberi subsidi yuran pengasuhan taska sebanyak RM180 sebulan bagi seorang anak yang berpendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 sebulan. Kerajaan juga menyediakan insentif sejak tahun 1994 bagi menggalakkan sektor swasta membuka taska di tempat kerja yang membolehkan majikan yang menggunakan bangunan untuk pengasuhan kanak-kanak layak diberikan ilaun bangunan perindustrian selama 10 tahun. Melalui bajet 2013, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mengumumkan insentif baru kepada para pengusaha taska swasta, iaitu grant pelancaran RM10,000 kepada penyedia taska untuk membantu mereka membuka taska, dan ini dianggarkan 1,000 taska akan mendapat manfaat daripada insentif ini. Kedua, potongan cukai 2 kali ke atas ilaun atau subsidi yang diberi kepada pekerja, dan juga perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan taska dan pusat jagaan yang akan diberikan kepada majikan. Yang ketiga, pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 5 tahun. Habis sudah. Pengenalan insentif tersebut telah menggalakkan penubuhan taska di tempat kerja. Hingga Mei 2013, saya ingin maklumkan sebanyak 82 taska di tempat kerja sektor awam dan 27 taska di tempat kerja sektor swasta telah pun berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih. Ampang. Jadi betul. Saya dah jangkakan jawapan yang bermelirik-lirik yang menceritakan tentang angka. Jadi itulah jawapan yang tipikal yang kita dapat daripada Kementerian Wanita. Kalau soalan kasih figures. Tapi persoalannya Datuk yang di-Pertua, angka itu adalah berbentuk kuantiti, tapi dari segi kualiti kita masih boleh mempersoalkan dari segi sasarnya dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak minta Menteri juga menjelaskan di sini bahawa dalam untuk mencapai 55% tenaga kerja wanita di negara ini, sistem sokongan yang kuat mesti ada, seperti yang disebut, antaranya disebut taska dan sebagainya. Tapi undang-undang syariah juga harus mempertabatkan wanita. Diskriminasi undang-undang diskriminasi wanita mengandung, bekerja dan sebagainya juga harus ditangani. Ya, soalan. Jadi soalannya Datuk Speaker ialah pada tahun 2005 Wakil UNDP Dr. Richard Lete mengatakan bahawa di antara satu faktor yang penting untuk mencapai sasaran penglibatan wanita di bidang ekonomi negara adalah gender responsive budgeting, yang mana negara ini di bawah rompen dulu beria-ia macam hangat ayam nak buat gender responsive program untuk memberi penjelasan kepada semua kementerian. Tapi setakat ini gagal. Hanya 5 kementerian yang telah yang ni lebih melirik-lirik. Ni ahli-ahli yang berhormat, peraturan 41. Ya. Saya nak kena fahamkan kerana sebelah sana tidak soalan Ampang, terus soalan. Faham tentang gender responsive budgeting. Jadi oleh itu saya ingin bertanya kepada kementerian, ada 5 focal point, apakah hasilnya, dan adakah kementerian akan juga melaksanakan program itu semua kementerian lain yang tidak faham apa itu gender responsive budgeting, yang tidak faham apa itu gender sensitization. Yang keduanya saya tahu kita soalan Ampang. Satu lagi soalannya. Saya amat berbangga. Kementerian selalu menyebut kita punya governor adalah seorang wanita. Tan Sri Zeti. Saya juga berbangga. Tetapi adakah kementerian memanfaatkan beliau agar beliau dapat melaksanakan Presiden PKR pun tak ada kuasa. Tadi kata kau panjang. Berhentilah. Agar dia menjadi ikon kepada wanita ceramah yang lain. ni, ceramah untuk kah? memberdayakan wanita Ni ceramah ni. Ikon-ikon ini harus TV dah cover. untuk TV dah cover dah. Cover so cukup. wanita akan berdaya, akan membawa ceramah ni, ceramah. untuk Ceramah ni, meningkatkan ceramah martabat kita. Kerana 50% Ni apa saya penduduk jadi? kita adalah wanita. Dah tiba masanya yang ada di sini memperjuangkan, memberikan mereka kedudukan yang lebih elok di negara ini. Cukuplah Ampang, cukup. Ni Pasir Gudang bukan menteri lagi ya. Tunggu menteri jawab dulu. Ya.
Ceramah lah kita dengar hari Ya. ini. Terima kasih lah Yang Berhormat pada Ampang atas ceramah tu. Sesungguhnya memang kerajaan kita Barisan Nasional ini memperjuangkan hak wanita. Kita tidak berhenti-henti memperjuangkan. Kementerian ini pun tidak berhenti-henti memperjuangkan hak wanita ini. Memang kita telah kata 55% ini kita akan dapat. Ya. Kalau Yang Berhormat tadi kata mempersoalkan kualiti, tapi Yang Berhormat juga mengakui bahwa Dr. Zeti itu cukup tinggi kualitinya. Dihormati di seluruh dunia, bukan saja di negara kita Malaysia. Jadi artinya kerja kita yang kita buat di Malaysia ini telah melahirkan wanita yang berkualiti, termasuk Yang Berhormat lah agaknya. Jadi tentang gender sensitif, gender budgeting, semua itu kita ada jawatan kuasa di peringkat kementerian. Dan kita juga telah mengadakan focal point di kementerian-kementerian. Ini kerja kita buat secara berterusan Yang Berhormat. Itu sebab kita ada sasaran 55% by the year 2015. Kita ada sasaran. Sasaran ini akan kita capai insya-Allah. Ya. Jadi untuk tujuan memberikan lagi gender sensitizing kepada rakan-rakan yang lain, Yang Berhormat pun boleh main peranan di kalangan kawan-kawan Yang Berhormat yang ramainya kaum Adam itulah. Kita di sini pun buat yang sama, kita buat untuk semua orang insya-Allah. Jadi jangan bimbang Yang Berhormat. Ya. Kualiti kita akan capai, kuantiti juga kita akan capai. Terima kasih.